Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke Bicara Brilliant Leadership and Entrepreneurial Society Talk Mara ataupun Blast Talk yang bersiaran secara langsung menerusi page Facebook dan juga YouTube Majlis Amanah Rakyat. Bicara yang agak santai ini disediakan khas buat kita semua untuk mendengar perkongsian, perbincangan, perjalanan, pengalaman dan pelbagai lagi mengenai cabaran dan juga perkembangan semasa dalam kita menjadi usahawan yang kekal berdaya saing pada ketika ini. Pertama sekali kita mengalukan lagi sekali kehadiran moderator kita iaitu Yang Berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, dan juga panel jemputan kita iaitu Encik Amran Abdullah selaku Managing Director syarikat JHC Group. Bagikan tepukan yang buruh buat mereka, panel buat moderator juga panel kita pada hari ini. Hadirin dan penonton di luar sana, sebelum saya teruskan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan dan juga penonton di luar sana untuk klik like butang follow page Facebook Majlis Amanah Rakyat iaitu Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube dan juga Telegram. Jangan lupa juga untuk like butang share live kita pada pagi ini. Anda boleh copy link share live tersebut, sebarluaskan ke dalam grup WhatsApp dan juga Telegram untuk kita sebarluaskan lagi info yang sangat bermanfaat dalam Bicara Blast Talk pada pagi ini yang sedang bersiaran langsung di pentas Anjong Korporat tingkat 24 Ibu Pejabat MARA. Sebagai perkenalan, saya mulakan dengan moderator kita pada ini iaitu Datuk Zulfikri. Beliau merupakan Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, iaitu orang nombor 2 MARA lah. Kalau warga kerja MARA ataupun warga MARA memang sangat mengenali Datuk Zulfikri ni ataupun kita panggil Datuk Zul. Datuk Zul. Penglibatan, sumbangan dan pengalaman beliau dalam menerajui bidang kerjayanya amatlah luas, seperti menjadi ahli lembaga pengarah dan beberapa buah syarikat besar atau listed company dalam bidang industri otomotif. Beliau juga turut menjadi panel penasihat kepada beberapa buah universiti tempatan di Malaysia. Juga kepada panel kita iaitu Encik Amran Abdullah, merupakan Managing Director di JHC Group ataupun pengarah urusan, berlatar belakangkan pendidikan degree di MIMS dan Masters in Business Administration di Twin Tech International University College of Technology, dan saya difahamkan juga beliau merupakan pelajar PhD dalam bidang dan universiti yang sama. Pengalaman beliau juga amat luar biasa di mana beliau memiliki 30 tahun pengalaman dalam bidang logistik, di mana beliau sangat berperanan penting sebagai seorang yang pakar dalam memberi solusi, inovasi serta menguruskan industri logistik yang beliau ceburi. Baiklah tuan-tuan dan puan, jikalau ada soalan ataupun komen, anda boleh komenkan di dalam ruangan page Facebook ataupun YouTube. InsyaAllah nanti moderator kita, Datuk Zul, akan selitkanlah beberapa soalan. Dan tuan-tuan juga, kita akan juga bukakan beberapa soalan secara direct kepada tuan-tuan dan puan untuk bertanyakan terus kepada panel kita pada hari ini. Tanpa menyangkakan masa, saya serahkan mikrofon dan juga pentas Blast Talk ini kepada moderator kita dan juga panel kita. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih Saudara Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Blast Talk kita pada hari ini. Bersemangat, saya tengok yang hadir di Anjong Korporat tingkat 24 MARA ni pun ramai, rata-rata saya tengok daripada komuniti usahawan kita, dan of course ada juga pegawai daripada warga
Kerja Mara. Dan pada hari ini juga untuk makluman yang ada di dalam dewan ini pada hari ini juga bersama-sama kita. Saya ingat ramai lagi di luar sana yang mengikuti program ini secara live dalam atas talian online, Facebook, dan juga kita akan ada bersiaran juga di YouTube lah. Baik, saudara dan saudari, seorang usahawan itu tidak boleh lari dari tanggungjawab kepimpinan kerana kedudukannya sebagai pengasas dan juga pentadbir. Jika dia terlibat dalam pengurusan secara aktif, tanggungjawab kepimpinan ini akan jadi lebih besar lagi. Dan di dalam industri juga yang sentiasa berubah dan sangat dinamik ini, ada banyak perkara yang memerlukan tindakan yang pantas serta keputusan yang dapat memastikan ataupun menentukan kedudukan kepimpinan itu di dalam menentukan kejayaan sesebuah perniagaan ataupun sesebuah organisasi itu. Baik, kita pada hari ini sebagaimana yang telah diperkenalkan tadi, pada waktu ini ada bersama-sama kita ialah seorang yang saya sifatkan sebagai pemimpin di dalam perniagaan, tidak lain tidak bukan daripada Encik Amran, Encik Amran daripada GHC Group. Jadi saya nak terus bertanya soalan yang pertama lah untuk kita lebih mengenali lagi pengalaman beliau di dalam perniagaan ini. Saya nak tanya kepada Encik Amran, sebelum Encik Amran sampai ke tahap ataupun saya boleh katakan kejayaan yang telah dicapai melalui GHC Group ni, sudah pasti Encik Amran telah pun melalui pelbagai fasa, sama ada di dalam hidup ataupun pelbagai fasa di dalam menerajui organisasi perniagaan Encik Amran sendirilah. Encik Amran ini dia di dalam industri logistik. Jadi kalau boleh Encik Amran kongsikan dengan para penonton di sini dan juga yang mengikuti secara atas talian tu, bagaimanakah Encik Amran melalui semua fasa-fasa daripada awal dulu sehingga ke hari ini, dan yang penting sekali bagaimana nak mengekalkan momentum itu di dalam perniagaan. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada pihak pengusaha Mara, Datuk, kerana sudi menjemput saya. Sebelum saya berbicara hari ini, saya nak tak disclaimer lah. Saya ni medium size company, it's not really big company, but we grow from small to this size. Basically just medium size logistic company. Logistik ni adalah satu industri yang very dynamic and sangat wide coverage dia tu. Saya nak share sikit macam mana saya bermulanya kerjaya saya dalam industri logistik. Saya ke KL ni sebenarnya masa saya umur 19 tahun lagi. Logistik ni satu industri yang semua orang boleh masuk, semua orang boleh buat. Cuma apa yang perlu ada, cuma sanggup bekerja kuat. That's the only thing that you have in order for you to grow big or start something that you going to be your, macam kerjaya saya lah. Jadi saya ada melalui beberapa fasa dalam sebelum saya mulakan perniagaan ini. First thing first, saya start kerja dengan satu company, a Japanese company, selama 15 tahun. That is the first part of my life exposed into industry. So masa saya bekerja itu, saya betul-betul memberi tumpuan pada kerja saya itu. Saya salah satu seorang saya rasa yang paling bertanggungjawab dalam syarikat tu. Daripada company yang saya mula kerja itu selama 37 orang, bila saya berhenti tu company itu saya rasa dalam dekat 3,000 orang. So I grow very fast in that organisation. Saya kerja selama 15 tahun. Lepas tu saya berhenti, saya berniaga buat sendiri. Unfortunately gagal. Tapi dalam kegagalan saya buat perniagaan yang kedua itulah banyak sekali yang saya belajar. Mula-mula saya belajar bekerja, saya belajar berniaga dan gagal. Gagal sehingga saya kena letakkan rumah saya sebagai my last resort. Nak start modal baru, nak berniaga. Letak rumah, jaga kat bank, then start all over again.
Daripada kegagalan tu saya start balik. Bila saya start balik tu, alhamdulillah, daripada 5 orang sekarang saya ada 500 pekerja. Apa yang Datuk Zul tanya tadi mengenai mengekalkan momentum. Momentum is a drive that you ada internally. You cannot fake this. Momentum is your personal feeling that you drive how to make things happen. Kegagalan bukan option. Do or die, you must do it. This how to sustain you punya sustainability of your business. You grab this, you do it. Kalau you kena kerja 12 jam, 12 jam. You kena kerja 14 jam, 14 jam. You sleep 3 jam pun sleep 3 jam. That is the way lah to me, how to gain that momentum. Stay to your course lah. Do it. So, alhamdulillah sampai sekarang saya masih lagi berjuang lah untuk pastikan sustainability of our business. Especially untuk syarikat-syarikat Bumiputra. Di luar sana kita punya competition bukan dengan syarikat tempatan. Kita compete dengan syarikat-syarikat antarabangsa macam DHL, all those big giant company, Japanese company, American company. But how to survive? That is the biggest challenge. So that's all. Okey, terima kasih. Kita tadi Cik Amran dah kongsikan dengan kita daripada awal permulaan tu, asalnya tu nak dapatkan pengalaman tu bekerja dulu dengan syarikat yang lain, kita timbul pengalaman di dalam industri tersebut sebelum memulakan perniagaan. Kemudian dalam memulakan perniagaan itu pula ada jatuh bangun dia, macam Cik Amran kata tadi, sampai kadang-kadang apabila masa kita agak di down, tahap yang ke bawah sikit tu, sehingga terpaksa, itu satu cabaran yang besar tu, terpaksa meletakkan rumah sendiri kan untuk dijadikan cagaran untuk mendapatkan modal pembiayaan bagi perniagaan sebelum naik kembali ke peringkat sekarang ni lah. Baik, jadi daripada apa yang dikongsi oleh Cik Amran tadi, maknanya Cik Amran ni pun dah lama lah, macam saya jugalah, kita ni orang lama lah kan. Jadi bila cakap yang tu, bila kita menjalankan perniagaan itu dalam satu tempoh yang panjang, jadi pada segi teknologi pula. Teknologi di dalam perniagaan ini, dulu kadang-kadang kita buat perniagaan secara konvensional dan sekarang ni kita tahu teknologi meningkat. Ada macam-macam platform dalam internet, ada juga macam-macam teknologi, ada AI dan sebagainya. Macam mana Cik Amran cope dengan perubahan ini yang kita kata industri ini sangat dinamik. Macam mana Cik Amran sesuaikan diri, dan apakah sebenarnya kualiti-kualiti yang perlu ada pada seorang pemimpin perniagaan itu untuk dia sentiasa berada pada tahap yang terbaik dan untuk mendepani segala cabaran yang ada di dalam industri itu. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam industri logistik ni kita bukan sahaja compete ataupun melawan bila kita masuk tender ataupun kita serve company ini, kita kena compete dengan multinational company yang besar. Besar tu maksud dia dari segi satu capital, it's very big. Japanese company, American company, now Chinese China companies coming into Malaysia with big and huge capital. On top of that, they bring technology, they bring new resources, bring, like Datuk kata tadi, most of them akan bawa AI, benda-benda macam ni. Jadi kita sebagai leader di industri ini, kita kena faham where do we stand as an organisation. Kita selalu kena tengok apa kelemahan dalam organisasi kita tu. Macam mana kita nak look at teknologi ataupun nak tengok method apa yang terbaik untuk compete dengan multinational company. Bila kita run organisation, kita kena compare ourselves dengan local player. We cannot compare ourselves with people lower than us. We have to compare ourselves with companies better than us. In order for us to acquire knowledge ataupun nak tambah ilmu, nak motivate diri kita, kita kena sentiasa membaca. Banyak orang tak suka membaca, but this is the only thing that you kena improve. Reading, berjumpa dengan orang-orang yang lebih bagus dengan kita.
kena cari teknologi baru. Kalau ada peluang pergi overseas tengok how these people run their organisation. So in that way I think will inspire you to run organisation in better perspective lah. Especially saya admire dengan cara, because I was exposed to Japanese company, saya admire dengan cara Jepun running dia punya company. Japanese running a company, kita ingat dia banyak teknologi, but sometimes internal process yang stable akan bagi satu result yang stable. Maksudnya internal proses tu maknanya Setiap dia pergerakan, ada setiap- SOP dan sebagainya yang perlu dipatuhi lah. Setiap pergerakan dalam organisasi itu dia dokumenter, dia ikut. Ada setengah organisasi dia ada SOP tapi tak ikut. Benda-benda basic. Itu masalah besar tu. SOP Yeah. buat Tak simpan ikut. dalam file tapi tak ikut. Japanese dia ada tapi dia visualization. Seluruh anggota kerja dalam organisasi itu dia tahu what's happening to the company. Setiap proses. Even now banyak orang cari transparency, clarity in what happening in the organization. Saya pernah di test lah oleh seorang Japanese. Dia masuk dalam office tu, kalau dia tanya seorang pegawai tu, you kena cari orang lain untuk tanya. Lepas tanya orang ni tanya orang ni. Berarti organisasi itu tak jelas, tak ada clarity. Dia satu organisasi yang bagus ni, tanya siapa pun semua orang tahu. Of course benda-benda yang non-confidential lah. Jadi berarti clarity. Semua orang dalam organisasi tahu apa yang berlaku dalam organisasi. Kerugian ke ketidakcekapan ke, dia tahu dalam organisasi. Itu maksud dia satu organisasi yang clear, yang jelas. Nak maintain benda ni semua orang kena faham, semua orang kena ada ilmu, semua orang kena tahu apa function organisasi itu. So, macam saya punya company, saya punya tagline pun saya tak pakai baju ni. Kita always we focus on clarity. We must be very clear where are we going, what are we going to do, who's going to do it, and when they're going to do it. So maksudnya in simple term, in order for you to compete with new technology, you must be very clear. Kalau clear semua senang. Kalau tidak, orang ni ke sini, orang ni ke sini, orang ke sini. Maknanya hala tuju tu jelas. Jelas. Dan nak menentukan hala tuju tu tentulah pemimpin. Yes. Kalau pemimpin pun tak dapat menunjukkan hala tuju, jadi semua pengikut ni pun anak-anak kapal itu tak tahulah nak kayuh ke mana tu. Okey, Cik Amran, sebelum saya terus bertanya soalan-soalan saya kepada Cik Amran, saya ni nak maklumkan kepada para penonton, para hadirin, kita program ataupun format Blast Talk ni kita tidaklah tunggu sampai di penghujung rancangan baru penonton nak bertanya soalan dan sebagainya. Kita nak lebih interaktif lagi, dan pihak penganjur dah ada QR code, ada QR code. Jadi siapa yang nak bertanya soalan boleh scan QR code tu dan just tulis soalan saudara-saudari, saya akan dapat bacalah. Kita menggunakan Slido, saya akan dapat baca melalui Slido di sini, dan saya akan pilih soalan-soalan daripada para penonton dan untuk saya tanyakan kepada Cik Amran lah. Okey, jadi QR code lah pun dipaparkan di situ. Jadi saudara-saudari boleh scan dan nanti tulislah soalan di situ, dan saya akan, insya-Allah saya akan dapat baca di sinilah. Baik, nak balik kepada Cik Amran ni. Cik Amran ini organisasi tuan ni lebih daripada 500 orang, saya difahamkan, dan itu adalah satu bilangan yang besar. Maksudnya Cik Amran ini pemimpin kepada 500 orang yang ada di dalam organisasi Cik Amran. Bagaimana Cik Amran handle sudah tentulah orang kata ada ramai orang, ramailah dia punya kerenah dia, dan staff kita ni pula ada di pelbagai peringkat. Jadi macam-macam lah. Jadi sebagai pemimpin, macam mana kita nak kekalkan mereka ni terus berada dalam satu pasukan jelas macam Cik Amran kata tadi. Jadi bagaimana Cik Amran menguruskan semua itu? Okey, untuk soalan ni saya nak share masa saya start buat bisnes di awal dulu yang gagal tu, saya terlalu banyak masa saya tumpukan pada in the business.
In the business ni maksud dia, kita pergi setiap hari ke office tu, kita uruskan benda-benda yang remeh. Kita handle benda-benda yang basic di dalam organisation. Jadi bila kita handle ataupun kita bagi banyak masa pada benda-benda yang remeh, pasal benda yang basic yang boleh kita delegate pada team, jadi kita makin lama makin dalam organisasi itu, sehingga kita lupa function kita sebagai orang yang mentadbir company. Kita should be on the business, look at things from bigger perspective of organisation. Bigger ni maksud dia nak ke mana organisasi ni, apa sistem yang seharusnya ada dalam organisasi untuk run the company. So kita tak ruangkan banyak sangat masa dengan benda-benda yang perjalanan. Kita create a system how to run the organisation. You focus on how to manage organisation by system, not you run it. So therefore you ada masa untuk look at things from broader perspective. So bila you ada broader perspective, you tengok okay, siapa akan jaga HR, siapa akan jaga sales, siapa akan jaga finance, siapa akan jaga operation for that matter. So bila kita structurekan organisation tu, kita tengok from behind the scene. Kita tengok daripada pandangan bird eye view, Seeing things in a bigger picture. bigger picture. Jangan kita lemas dalam keadaan operasi. Bila you lemas, you tak akan nampak bigger picture. You tak nampak siapa nak uruskan pengurusan keuangan yang lebih teratur, siapa nak uruskan marketing yang lebih strategik, siapa nak pastikan perjalanan operasi itu teratur and meet our SLA yang kita dah janji dengan klien. Sebab kita buat logistik, kita tak ada produk, ya, kita tak ada tangible product. Customer tengok nilai kualiti dia, customer feeling on the other side tu yang rasa whether your service good or no good. So saya pastikan yang company yang saya uruskan sekarang ni, saya dalam keadaan in the company, on the company. I manage overview of the company. So saya tak stress. Bila you jaga basic thing setiap hari ni, benda tu stress. Will kill you. Driver tak datang. We have about 200 trucks, about 300 drivers, 200 over drivers. You tahu lah, nak manage driver 5 orang, I sure you peningnya. But we manage it. We create a system how to manage this one. Because each department tu they require different solution. Finance is different need. Marketing is different need. Operation is different need. So you must be able to segregate this, offer different solution. So that's how I manage. So I always maintaining, I'm not in the business, I'm on the business, and directing where is the company is going. Okey, sekarang ni bila kita dah buka Slido ni, dia jadi semakin rancak. Ramai yang ada banyak soalan ni. Jadi mungkin saya akan pilih beberapa soalan. Setengah tu soalan tu hampir sama. Mungkin juga ada soalan-soalan pendek tu saya cuba cantumkan. Jadi satu soalan lah di sini. Ada soalan ini, salah satunya dia tanya, bagaimanakah Encik Amran mengekalkan positivity dalam bisnes ini, dan walaupun diuji dengan pelbagai macam-macam ujian lah dalam perniagaan. Kita nak sentiasa positif, Encik Amran. Macam mana Encik Amran kekalkan positivity? Saya nak share macam ni. Saya ni I love to read. Kat rumah banyak buku, but not all the time I baca semua buku-buku yang saya beli. When I travel ke bagaimana, I love books. And every weekend I baca business magazine. And then sebelum saya tidur biasanya, tepi tempat saya sebelum tidur tu ada note dengan pen lah. Kita ambil bisnes kita sebenarnya sebagai tanggungjawab. Macam saya ada 500 staff, kena bayar bank installment, I think about $500,000 a month, bayar hire purchase, bayar rental. So kita tak ada masa lagi nak berfikiran negatif lah.
So we have to somehow, kita dah chart ke mana company kita nak pergi 4 years, 5 years, 10 years, not sampai 10 years. As of now, I have about 5 years plan lah. What is the turnover of my company? So saya pun juga nak pastikan my staff yang kerja dengan saya ni sentiasa positif. Daripada 5 orang sampai 500 orang ni staff ni, ada yang kerja dengan saya sampai 25 tahun. Saya nak pastikan dia orang ni yakin dengan syarikat. I think let me share this one. Ada setengah, I think you semua experience ni. When local staff, especially work for Malay company, they never respect Malay company. I think everybody will agree to this one. Alah, bos Melayu dia kata. Tapi kalau dia kena gosok dengan Chinese, bos tak apa dia okey. Tapi dia pekerja Melayu ni dia sensitif dengan syarikat Melayu. That's the only thing that I rasa sampai sekarang. If Malay staff atau local staff, they look down on Malay company, saya sendiri rasa angry. If you work for a Chinese company, ask you to work for 14-15 hours, you work. If you ask you to work for Malay company, setengah jam nak balik lah, itulah ini. So, untuk mengekalkan positivity is all your own drive lah. The only way to push yourself, only yourself. Only your dream, your motivation, your determination. You must have this one to be entrepreneur. Because cabaran ni makin besar. Kita tengok orang berjaya mungkin senang. Dia dah pakai kereta besar, rumah besar, hidup mewah itu. But to be there, you need a lot of mental strength. Ya. Maknanya selain daripada tadi Cik Amran kata kita akan banyak baca, sudah tentu lebih kita baca buku-buku dia banyak positif. Selain daripada tu kita berkawan dengan orang yang positif. Yes. Satu lagi, kita akan sentiasa positif. Persekitaran kita adalah penting. Kalau you nak positif, jangan kawan dengan orang negatif. Saya bukan kata saya terminate kawan negatif, kita tak tepi kan. Bila perlu saja. We have to be surrounded by positive people that give us strength. We have so many negative things in our life every day. Cuba you buka Facebook lah, you jumpa kawan, you masuk WhatsApp group lah, macam-macam ada. So how to stay positive? Only yourself. Only yourself. By reading, by mix with the right person. The problem with negativity ni is contagious. You panggil 5 orang, duduk kedai kopi, kedai mamak, buka mulut, how's your business? Oh, letih, seorang tu jawab. Betul tak? Tanya tanya aja letih. Letih dia kata. Oh, lepas tu satu lagi tanya macam mana? Oh, ekonomi not so good dia kata. Right. Dan minggu jumpa satu lagi. Oh, itulah ini tak kena. Everything in this life is negative to him. So better bangun, pergi cari kawan lain. I think this is contagious. You pun sambung balik, aku pun teruk lah dia kata. Sama. So I think the best thing, please, I'm not trying to advise you to leave your friend, but be selective in who you surrounded with. Itu saja mesej saja. Okay. Positivity is environment. You akan datang dengan staff yang datang pagi-pagi bagi tahu you masalah. Masalah ada dalam life ni, siapa tak ada masalah, but how you manage manage challenge, that is the difference. And otherwise also, kalau boleh mix with other race. Don't just only mix with just a Malay. You just go and mix with Chinese, you mix with Japanese, you mix with other people. If you have an opportunity, this is where a group of people that can learn something. If you mix with the same people, same group of people, you're going to have the same thing, same result. You'll never expect any positivity if you mix with these negative people. Mix with different people, then you will know that sometimes to solve things, there are so many different ways that you can do things. Just to share you, she's talking about positivity. I started my business basically tak ada duit, samping saya jaga my rumah. A few of my Chinese friends are supporting me. It's not the giving business, sometimes they give support, they give encouragement, they introduce somebody. A lot of things basically yang bagus, yang positif, beyond race. Okey, Cik Amran, ini menarik sebab ada soalan juga daripada penonton ni, mungkin kena juga dengan apa yang Cik Amran sedang sebut sekarang ni. Ada penonton tanya dalam Slido ni, dia kata
Cik Amran ni dah melalui banyak fasa lah daripada cerita mula-mula tadi. What is actually your turning point tu daripada yalah mula-mula kerja dengan orang, kemudian mulakan perniagaan pun naik tu. What is your turning point? Dia tanya. So is it because of luck or is it because of the people you dengan orang-orang di mana yang Cik Amran kata bercampur tadi? Yang mana sebenarnya yang banyak memberi faktor saya daripada bekerja jadi usahawan tu sebenarnya bila saya kerja pada satu syarikat tu saya terlalu lama sana. At that time saya pun we have a dream lah. I'm from Kelantan, you tahu lah Kelantan ni nak berniaga je kan. So after working for 15 years saya rasa tak boleh tahan lah. When you work in the organisation, you rasa tak kecewa nak ke dalam organisation. You ada idea, you rasa you nak buat, tapi you takut. Ni semua orang ada benda ni. Semua orang ada benda ni. I nak buat sendiri, tapi I takut. I nak buat sendiri, I takut. Mati lah kan. So I work, my position is quite high lah at that time. I never tell my parents. Saya tak cakap dengan orang tua. Sebab nak start niaga ni duit banyak. Dia cakap dengan orang tua, macam tu juga kalau you dah beristeri. Cakap dengan bini, mesti macam cakap jangan lah. Cakap dengan mak lagi lah kata jangan kan. So I cakap, I just want to live, I want to start my own. 3 months baru mak saya tahu, saya berniaga. Pasal bukan berniaga kan. At that time, saya pun sebenarnya determine lah nak berniaga. Saya tak nak kahwin selagi saya tak berniaga. Because when you married, you have responsibility, you takut. So, bila saya dah berhenti tu, baru saya cakap. After few months, baru saya kahwin. Dah kahwin tu struggle lah kan, baru nak start kan. The turning point is basically, I want to give myself a chance to start my own. If I never try, I will never be an entrepreneur. So that is the turning point lah. Turning point. But of course, saya pun make wrong judgment. When you think that you're working for 15 years, you think you tahu semua. You're running a big organisation, you don't need to worry about overhead. You don't need to pay rental, you need to pay all those higher purchase. But when you start your own, you have to start managing people, managing cash flow, managing client, managing operation. These are the things, two different skill sets. Kita boleh manage people, kita boleh manage organisation. But managing fund, managing client, this is more tougher than this. So, I would say that my determination, ada sikit luck, berkat sikit orang tua punya doa, lepas kita berhenti tu, that's my turning point. So, but I never use any negativity to go against me. Banyak orang, dia justify dia punya why dia tak boleh progress tu dengan benda lain. Kita dah orang susah, orang Melayu tak berniaga, ekosistem tak bagus. We never justify you tak boleh berniaga tu kerana you. Kerana kelemahan kita, kerana kelemahan keluarga kita. Benda tu dia tak boleh tukar. I think nak tambah sikit dalam soalan Datuk Zul ada tanya saya. Leadership. Jangan sekali-sekali tengok kepada what is happening behind you. You cannot change your parent, you cannot change your berapa orang adik-beradik ada. I have 12 adik-beradik. Nombor 2, you think I'm not going to work hard for that? Betul tak? I boleh cakap, okay, I don't need to work hard lah, my parent dah susah. So if you tell, my parent susah nak support adik-beradik, I have to work harder than that. So how you play your mindset? Turning point is how you want to start, how to make things happen. Kan? Tapi banyak orang dia kata, ni dah tak kedai, tak apalah, kita ada rezeki setakat ni, habis lah. You put blame to somebody, something that you are not supposed to. But you want to motivate yourself. How to motivate yourself? Tell yourself you have to do it. You cannot do it in 2 days, 3 days, you do it. Faster than that. Okey, nak baca satu lagi soalan. Ni soalan kalau usahawan ni selalu tanya soalan ni kan. Soalan cupu. Assalamualaikum Encik Amran, bagaimana untuk lajukan sales dan servis dalam keadaan fasiliti agak kurang? Kalau nak upgrade, capital pula kurang. Macam mana? Dia macam ni ya. Saya nak share tadi yang saya cakap awal tadi pasal
Dia benda ni interrelated. Ya. Kalau ada sales banyak, you tak boleh nak fulfill. Sales kurang, cost tinggi. Okay, macam tu. Jadi, first thing first, you kena tahu your product tadi lah, in term of marketing. Saya tak nak share sales, marketing, produk ni sebab saya tak ada produk, saya jual service je. Service first thing first, saya kena yakin dengan capacity company saya to deliver that service. Kita pun selalu takut bila nak masuk tender. Big job. Big job ni kadang-kadang bila kita masuk job, especially saya buat, share nanti dia akan share slide. Saya buat untuk otomotif ni, saya buat logistik untuk Prodoa, Proton, Honda, Toyota. All the Japanese company, kalau you tengok apa dia pasang dekat kereta tu, saya yang collect, most of them. Sama ada saya ambil dekat Korea, ambil dekat Japan ataupun dekat China. But now I buat banyak untuk Proton, mostly from China lah. Bila kita nak masuk tender, kita selalu takut dapat job kita akan ada masalah keuangan. Nak fulfill that job. Right. Jadi first yang saya gunakan teknik ya, semua supplier saya dia baik dengan saya. Kalau saya kata okey, saya nak lori 15 biji, lebih kurang cost katalah 4-5 million lah. Saya telefon je supplier tu, please get ready in 2 months lori 15 biji. I masuk di tender. I think I can get it. So, bagi dia keyakinan macam tu. Dia already get ready lori. Dia tak tanya deposit, dia tak tanya apa-apa. Okay? I build a good reputation dengan my supplier. Sebenarnya untuk usahawan-usahawan yang baru ni, first thing first, your ecosystem dengan your supplier tu baik dulu. Jangan you main-main dengan supplier. Supplier is basically is your ecosystem, your support system to grow your business. Never underestimate them. You dapat payment, first thing first, bayar dia punya dulu. You tak ada duit tak apa. You bayar your supplier. This satu kelemahan banyak syarikat Bumiputera yang orang tidak dihormati oleh bangsa lain. Kalau masa suka tu kadang supplier juga yang dia akan bagi. Tapi you sendiri tu mesti ada good reputation dengan supplier. Siapa nak bagi you credit 4-5 million? I have few supplier, to be frank with you, sampai tu dia 4-5 million. Relax je. Tak ada kerja, letter of demand semua tak ada. Because they know me. Right. So this is ecosystem nak support you sebelum you pergi pada you punya sales tadi. Okay? You make sure that you have a good ecosystem, people around you support Kalau you. macam ni pula Cik Amran, macam mana Cik Amran lihat peranan yang usahawan ni, kalau di Malaysia ni usahawan, kemudian kita ada agensi kerajaan yang membantu usahawan dan sebagainya. Macam mana pula Cik Amran melihat agensi kerajaan ini sebagai salah satu daripada ekosistem untuk membantu usahawan, ataupun adakah Cik Amran sendiri ada pengalaman dengan mendapat bantuan daripada kerajaan ke, ataupun pengalaman yang kurang enak ke berurusan dengan agensi kerajaan ni? Saya tengok macam ni ya. Saya rasa MARA ataupun kerajaan ni banyak bagi peluang pada usahawan-usahawan Bumiputera. Sebenarnya usahawan Bumiputera kat luar sana banyak perlukan bantuan. This is infrastructure created by government to support. Tapi knowledge ataupun skill set yang ada pada usahawan ni pun kena upgrade. Dia kena both side to play a very important role. Government dah create this opportunity to support, and usahawan juga kena main peranan baru dia jadi. Kalau tidak, government bagi banyak duit pun macam mana pun tak akan berhasil kan. Jadi saya rasa usahawan tu sendiri kena pandai nak uruskan keuangan, uruskan accounting yang bagus. Dia tak akan sampai bila-bila bergantung pada kerajaan, ataupun sebab banyak mara anak kena support kan. Saya, to be frank, saya tak pernah dapat government support mana-mana. Ya, okey, sikit saya mencelah. Cik Amran tadi sebut mengenai pengurusan keuangan kan, pengurusan keuangan, dan takkan sampai bila-bila kerajaan nak bantu. Jadi sebenarnya dalam kita punya ekosistem, di Malaysia ni,
biasanya kerajaan memberi bantuan ataupun agensi kerajaan macam MARA lah contohnya, memberi bantuan pinjaman modal kepada usahawan dan sebenarnya target kita ni ialah kepada usahawan-usahawan yang tidak bankable. Maksudnya usahawan kumpulan ni kalau dia pergi ke bank, dia gagal lah dapat pinjaman. Jadi kumpulan usahawan macam ni sebenarnya menjadi fokus kepada kita sebab dia tidak akan dapat bantuan daripada bank. Sebabnya dia tidak dapat bantuan daripada bank mungkin kerana tempoh masa dia menjalankan perniagaan itu tidak cukup panjang. Jadi bila tidak cukup panjang, jadi dia nak build up dia track record itu tidak cukup dan juga biasanya usahawan-usahawan ini tidak ada satu rekod keuangan yang lengkap sebagaimana yang diperlukan oleh pihak bank. Kepada MARA perlu juga itu, tapi mungkin kita lebih lenient sikitlah berbanding dengan bank. Tapi Cik Amran tadi sebut mengenai kepentingan untuk usahawan itu daripada masa ke masa membina ataupun untuk maintain dia punya rekod keuangan tu untuk menunjukkan prestasi yang makin lama makin baik kan. Jadi macam mana tu supaya takkan semua berkali-kali nak datang mohon dekat MARA kan. Kita pun nak tengok banyak usahawan kita untuk graduate dan akhirnya bankable lah. Dapatlah kalau pergi kat bank tu bila-bila masa pinjam daripada bank. Okey, inisiatif yang dimulakan oleh MARA ni adalah dah betul lah kan. You bagi seed money atau seed capital untuk certain amount of money to this entrepreneur yang nak berniaga atau nak jadi usahawan. Satu, pada usahawan ni pastikan mulakan dengan proper accounting practice dulu. Itu you jumpa bank ke, jumpa mana-mana, kita nak tengok kejayaan kita, progres syarikat kita pun melalui benda ni. Saya dulu yang first time saya buat bisnes, saya gagal pun, saya macam tadi saya cakap, saya gagal pun kerana kita tak manage kita punya balance sheet. Walaupun kita tak pandai, sebenarnya benda tu very simple aja. Tapi kita nak put an effort to understand whether kadang-kadang kita tengok bisnes, kita dah ada profit dah, 50,000, 30,000, kita rasa that is already profit money. Sebenarnya itu belum lagi profit. You kena tolak you punya cost, you kena tolak you punya depreciation, you kena tengok you punya monthly installment cost yang lebih mungkin not more than 10%. Atau kalau you bagus, you dapat margin bergantung pada industri 15%. That's the money. But don't take that money, go beli gelang ke, beli rantai ke, renovate kitchen ke. Never touch this money. Because you ingat, MARA bagi you to start business. It's not for you to, aku dah profit dah. Dulu aku kerja 3,000 je sebulan. Ini aku dah profit. First month dah aku dah untung 15,000. Then you have a wrong perception on running a business already. Okay, saya nak share dengan you, very honest. Saya pun pernah berfikiran macam tu. Tapi bila sometimes kita macam mana nak masuk big job, kita tak ada duit. Macam mana kita nak manage bid order? Macam mana kita nak ada sistem marketing yang bagus? Kita need this money to grow our business. Okay, saya nak share lagi satu ya. Sama ada you nak kayakan diri you ataupun nak kayakan syarikat. These two you have to start thinking bila you nak start niaga. Of course, you start business, you think this company is yours. No. Kadang-kadang you ada share, kadang-kadang you on your own. Kayakan syarikat dulu. Syarikat akan kayakan you. Kalau you kata, okay, ada duit ambil, beli tu, beli ni, travelling, pergi sana, pergi sini, your company will never have any seed money for you to migrate into a bigger things. Okay, so bank tanya, okay, give me your last 3 months your bank statement. Atau give me your dipanggil management account. Dan you dah tengok dah, ambil 5,000 buat pergi sana, buat pergi sini, then you see, then money yang you ada, yang MARA bagi pun akan jadi depleting, jadi tak ada. Lepas tu kita akan mula cari alasan kenapa kita gagal. Gagal biasanya, of course semua orang gagal, tapi kita jangan create kegagalan tu. Okay, macam tu saya rasa it's about how you manage your balance sheet. Daripada seed money given by MARA, manage properly, buat proper accounting. Bila you tengok tu, it's reality business. Negatif berapa ribu, rugi 3,000, rugi 4,000. Itu gunakan kerugian itu untuk motivate diri kita. Okay, I lost 3,000.
how to double up my set. Okay, kalau kita loss 3,000, kita increase sales. Small company jangan fikir pasal reduce cost lagi. Sebab cost dia buat sikit je. Tapi kalau you increase sales, you can cover you punya higher cost. Okey, saya nak bawa sedikit perhatian kita kepada industri logistik lah, industri yang Cik Amran ni terlibat, dan sebab saya tengok di hadapan saya pun ada juga sama ada usahawan yang terlibat dalam industri logistik, ataupun kita pun ada Mara pun kita ada syarikat Mara Liner misalnya, kan gitu. Jadi pandangan Cik Amran tentang apakah potensi-potensi yang ada di dalam industri logistik di Malaysia ni? Potensi logistik di Malaysia ni adalah sangat besar. Cuba fikirkan, sebenarnya orang tak pasti logistik ni apa sebenarnya. Logistik ni besar Oh, industri. what about logistik ni? Logistik apa, merangkumi logistik saya share. Satu yang selalu tengok transportation, pergudangan, warehousing, shipping. Now yang JNT duk buat tu pun consider logistik, but different industry, different logistik for different industry. Dia ada different specialization. Ataupun logistik itu satu industri, di dalamnya ada banyak sub. Ada banyak sub. So bergantung kepada kepakaran. Kalau you nak jadi transporter, you buat satu point, ambil barang ni ke sini, jadi buat transport company je lah. Tapi kalau macam kita nak compete dengan multinational company, we have to they call it complete logistic player. Kita akan buat shipping, kita akan buat warehousing, kita akan buat freighting, macam tambang. Okay, ambil barang 20 container daripada China, how much it cost? That is complete logistic player. So kalau macam tu, kita kena ada complete resources to compete. So kalau yang saya cadangkan, kalau siapa-siapa minat logistik ni memang sangat bagus. Dan you boleh buat from small, buat transportation, tapi you kena ada skill, you kena ada pengalaman. Saya bernasib baik, saya bekerja pada satu syarikat tu yang dah ada for complete logistik. Saya pun masa kerja tu ambil peluang kerja more than what I supposed to do. Banyakkan orang bila you kerja, you rasa I buat this one, you pay me to do this job, I buat yang ni je. You tak akan expand you punya knowledge kalau you bersikap macam tu. Right? Kalau aku buat department ni, aku tak tahu peduli kau punya department. For me, why I rasa saya sangat cemerlang masa saya kerja tu, selalu buat kerja bos. Bos pula, I'm lucky dapat bos yang tak suka kerja. I lucky lah kan? Depend how you look at it. Okay? I look at from the positive perspective. My boss tak suka kerja, weekend dia tak datang, dia nak main golf. I say, okay, you go main golf lah, kerja lah Saturday, Sunday. But first thing in the Monday morning tu, my client call. Klien selalu cari saya sebab dia tanya orang lain semua tak dapat information yang tepat, ataupun tak ada orang boleh bagi information yang tepat. Macam you dalam organisation, bos nak orang yang kita call dia solve boss problem. We become problem solver for boss, ataupun kita become problem solver for a client. So first thing kita cakap, I want to do my own business. Okay, you go, I support you. What business from my department, which one you want to take? So instead of you ask for business, you have the good reputation, people recommend you to get the job. Right? So be open to accept new responsibility, be open to accept new job walaupun bukan your job. So that's where you expand your knowledge. That's where you get motivation. Macam Datuk Tan Sri, where do you get motivation? When you start like working, you like to offer solution, job will come to you. You know in the market that you are good, then people come. My Japanese partner selalu cakap dengan saya, you don't worry, we do a good job, a customer will come to us. That's I think, yeah. Okey, kita ada sedikit masa lagi. Kalau ada lagi penonton nak masukkan soalan dalam Slido, saya boleh pilih tu. Mungkin kita akan habiskan sesi ini dalam 10 minit. Tapi dalam tempoh itu kita berbalik kepada kita ni program kita ni Blastock, Building Leaders and Entrepreneurial Society. Jadi kita akan banyak bercakap mengenai kepimpinan di dalam perniagaan ini. Kalau kita nak pendekkan cerita, Cik Amran, apakah mungkin 3 kualiti kepimpinan, sebab kita nak bagi peluang kepada penonton untuk summarize apa yang kita dah
dah bincang tadi agak panjang juga dari macam-macam aspek, termasuklah soalan-soalan yang ditanya oleh penonton. Sebenarnya apakah 3 kualiti pemimpin ataupun 3 kualiti kepimpinan yang perlu usahawan-usahawan semua ada untuk memimpin perniagaan mereka ke satu tahap yang lebih tinggi? Saya nak share ini about my leadership ya. Saya tak suka berbicara benda yang lepas. I think if you have a staff, dia selalu datang jumpa you tu, dia cerita masalah tu. Panjang cerita dia tu. Dia try to justify the problem tu. Dia cakap problem, lepas tu sebab. Benda yang sebab dia. If already mistake, already done, then forget about it. You just move on. Countermeasure, what need to be done next. Kita tak nak dibelenggu oleh masalah. We must be solution driven. Maknanya masalah tu kita terima lah sebagai masalah. Dah ada itu masalah. Itu lesson learned lah. Tapi itu kita dah belajar daripada kesilapan yang lepas. Tapi yang pentingnya untuk lihat ke depan. Apa lagi kita nak buat di masa depan. Kita kena tengok masa depan buat tu dengan yakin. Baru, kita kena tengok masa depan yang yakin. Kalau kita berbicara, selalu berbicara pasal solution. Solution. That's the only way to move forward. Kalau you duk fikir pasal benda yang karut-karut di luar kawalan kita, is going to drag you and you lost focus on what you need to be done. Saya yang leader yang optimistic, sebab tu saya berani buat. I'm a risk taker. I'm 60 but my borrowing dekat 100 juta. So I never look back. So what fear ni sebenarnya, we create a fear. Apa yang dalam otak kita ni, we create fear. But to have that confidence, you must have a courage and know what exactly you are doing. If you not know or no clarity 100%, you must know at least 80-90% where are you going. Right? Bila pijak atas titi kan, you tahu kayu mana yang kuat, kayu mana yang strong. You have to have feel. You tak boleh nak agak. Jadi terus pandang ke depan. Terus pandang ke depan. Itu satu. Lagi satu? Satu lagi ya. Saya optimistic and risk taker lah tu saya rasa. That's the only way lah. I tak tolerate excuses. See, kalau kita meeting lah biasanya, kalau kita meeting lah, ada 2 jenis orang. Dia selalu cakap complain. You know why dia bila cakap pasal complain, dia very smooth. You suruh dia complain 20, I think they will come out very fast. 20 pop. Because and then now alternatively you suruh dia bagi suggestion. The different these two thinking, bila you complain, you don't need to think. You keluar je, very smooth. Bila you suruh dia think, ada engagement with your thinking, you sangkut. Betul tak? Kalau nak suruh tulis komplain, berjalan kan? Penuh satu page A4 tu sekejap aja. Tapi suruh dia bagi idea, 3 idea. You tengok how struggle it is. Because you have to go through your process. Satu your page, logic. 10 page, 11 page. Boleh, penuh. Tapi kalau suruh tulis idea baru, 3 point, struggling. 3 point struggling. That is the difference. So you must have engagement. Saya banyak engagement dengan Japanese. I have my Japanese partner in the office. When we talk to the Japanese, we must be very careful with him. Kita kalau cakapkan cepat, with this Japanese, dia cakap slow. You cakap tak logik saja dia, dia pause. Kita mana ada pause? Orang cakap, sini pun cakap. But eventually tak ada content. We bercakap. Dia orang communicate. That is the difference. Communicate with point. Cakap lah. Okay, you realize kita cakap kat rumah dengan bini atau bercakap dengan kawan kat kedai kopi sama dengan kat office. But that should be different. In the office, we are talking something constructive. We talking about idea. We talking about how to make things happen. Ada a few of my staff lah. Tapi bila cakap kat rumah, sama je cakap dengan rumah, dengan suami ke macam ni kan? Membebel kan? So you must have this different set of thinking. Kat rumah dengan when you are working, it's different.
Tapi kita kan tak boleh nak membeza tu. Lepas tu cakap beza tadi bila kita berbicara dekat komplain dengan idea. Kalau ada engagement, ada idea. Bila dia cakap, ada logik dia. Kalau komplain, tak ada logik. Complain mostly contents with emotion. Idea, suggestion with content. These two cannot mix. Kita buat decision banyak content yang berbentuk emosi. Emosi, nothing much. Nothing you can get from emotion. But logic, a lot of things. Tak payah buat lah. Dia tu style lama tu. Okey lah. Apa itu? No meaning. Okey, ada penonton tanya ni, mungkin peminat dalam industri logistik. Dia kata, apa pandangan tentang halal logistik di Malaysia? Ya, this is Kita tanya pakar dalam halal logistik ni dia macam ni ya. Kita Muslim, of course kita nak promote benda-benda macam ni lah. Halal logistik ni saya rasa diperkenalkan diperkenalkan the last couple of years lah. Mungkin ada setengah player yang buat especially barang-barang mentah ni yang dikendalikan oleh non-Muslim. Katalah lori tu bawa pork, dia campur dengan lori ayam ke lori yang patut kita boleh consume, tu jadi cerita-cerita macam ni keluar tu. Kalau dalam proses tu dia jadi tidak menepati tidak proses halal lah. yang compliance tak. Sebab usahawan kita compliance yang lah. dekat depan kita ni pun saya percaya ni ramai juga yang dalam industri makanan dan sebagainya, bila sebut pasal halal tu benda-benda ni. Jadi bila kita kata dulu ada Container National nak buat, ada few companies nak buat. Kalau kita nak offer that services tu, kita tengok market kita nak bagi kat siapa. Kalau kita nak buat any new things, a new business, siapa akan bayar duit kita? Who is our client? Saya rasa untuk klien bisnes yang macam ni sesuai untuk kalau kita buat logistik untuk barang-barang makanan, tapi kita kena ada klien yang ready. Macam tu juga tadi pasal transportation, ada setengah company logistik dia buat showroom simpan barang-barang mentah ni lah. Kebanyakan yang operate ni bumi. So for them non-Muslim. So dia orang tak faham konsep tu. Dia mungkin dia akan campur tadi, dia beli import pork tu dari mana-mana, dia campur dengan ayam import ke, maksud dia macam tu lah. Jadi potensi tu ada, tapi kita kena identify klien kita macam mana. Kadang-kadang kita nak buat idea, who is our client first? Idea ada, who's going to pay us the money? Kita nak invest lorry, nak invest warehouse, nak invest resources tu, kita kena ada satu klien. Cabaran yang paling besar, pengimport ini bukan non-bumi, non-Malay. So adakah dia akan bagi bisnes tu kat kita? Ya, so klien tu yang penting dulu. Bisnes tu memang saya nampak ada peluang, tapi saya tak explore benda tu sebab saya tak ada kekuatan kat situ. Setiap apa yang kita nak buat bisnes, kita pastikan kita ada specialization kita kat industri tu. Saya sebab kerana dulu saya kerja dalam automotive logistik ni, jadi saya tumpukan apa benda yang saya boleh kata, saya nak kata pakar tu tak adalah, tapi if people call anytime, saya boleh advise what to do next, and then boleh compete. Kita nak bila kita masuk dalam satu industri tu, kita ni dikenali sebagai apa? What is your specialization? So that is a strength for anything that kita nak buat ni. What's so different you with other people? How do you explain? We cannot sell all the time, aku Bumi Pura company, I'm the only Malaysian company. No longer. You try to avoid that. That selling point tu dah bagi saya laput lah. Never use that kind of, we are the only Malay company, we are the only Malaysian company, we are the only Muslim 100% company. That one selling by itself. Focus on quality of your product or services. Dan untuk mendapatkan kualiti itu, apabila kita dah ada, macam Cik Amran katakan mula tadi, bila kita buat bisnes, kita ada SOP dan sebagainya. Yes. Kita patuh kepada SOP. Kita sendiri patuh kepada SOP. Ya, bila kita buat rule, kita sendiri kena sendiri itu. patuh. Jadi
whatever produk ataupun servis perkhidmatan yang kita bagi kepada pelanggan itu dia akan konsisten. Jadi pelanggan ni datang balik apabila ada kualiti yang konsisten. Jadi kalau kita tidak patuh kepada SOP itu yang menyebabkan pada satu masa kadang-kadang perniagaan itu begitu hebat sekali dan oleh kerana kualiti itu tidak dapat dikekalkan akhirnya pelanggan-pelanggan lari dan pergi mencari pilihan-pilihan yang lain. Baik, Cik Amran, kita sebenarnya dah pun berada di penghujung, tak sedar kita ada banyak soalan daripada penonton dan sebagainya tadi. Saya nak bagi pada Cik Amran dalam masa 3 minit macam tu to summarize apa dia lagi ataupun perkara-perkara yang pesan-pesan daripada Cik Amran sebagai seorang usahawan yang kita kata telah pun mencapai pada satu tahap yang boleh dibanggakan. Jadi apakah pesan majoriti yang hadir pada hari ini pun usahawan kita tapi daripada pelbagai industri lah. Ada yang daripada otomotif, ada yang daripada F&B, ada yang daripada servis industri dan sebagainya. Apakah pesan-pesan Encik Amran kepada especially kepada usahawan kita dan juga secara umumnya kalau untuk warga Mara tu daripada segi aspek kepimpinan? Silakan. Okey, terima kasih Dato'. First of all, I think saya nak share dengan usahawan lah. Bila kita buat sesuatu bisnes, kita rasa ni bisnes ni macam kita punya baby. Right? Kalau anak kita tak pernah kutuk anak kita. Kita tak pernah underestimate anak kita. Kita selalu puji anak kita. Kita anak kita bagus, anak itu kita. Sikit-sikit adalah kita tegur anak kan. Bisnes pun macam tu juga. It's just like our baby. Kita jangan sangat letak emotion sangat dekat company ni. Kita jangan perasan sangat dengan company kita ni. Kita rasa company kita bagus. Kita kena ada confident biar company kita ni ada kualiti. Cara kita pengurusan komplit. Jadi dengan cara itu saya rasa dapat meyakinkan bukan sahaja kita punya team, kita punya betul ekosistem, supplier kita ataupun pelanggan kita. Bila dia rasa kita menguruskan syarikat kita dengan lebih teratur, menambahkan keyakinan orang pada syarikat kita. Jangan lupa pengurusan keuangan, itu nombor satu. Kalau you fail to manage your financial keuangan secara telus, transparent, dengan disiplin, siapa tak akan hormat. Disiplin itu yang penting. Kadang-kadang kita komitmen setiap bulan tu macam-macam dengan you supplier, dengan banknya. Saya tahu, kadang-kadang kita lambat nak bayar supplier. Kita ada masalah nak bayar. Customer tak bayar lah, itulah. Tapi kita confront kita punya creditor, jumpa dia. Jangan ignore. Saya telefon, saya nombor, saya tak pernah tukar walaupun masa susah ke tak. I always be responsible with my supplier. They are the one give us support to survive our business, not us. Kita cuma menguruskan syarikat. Yang menentukan kejayaan syarikat, klien kita, tim kita, kredit supplier kita. So kena pandai uruskan benda-benda macam ni. Of course, kalau you dah ada budget, slowly letakkan IT system. Sekarang banyak IT system. Accounting system pun very cheap. You don't need to buy, you just rent. Okay, marketing system ada, you boleh rent. You ada HR system, boleh rent. All this is very handy lah sekarang to manage a company. Cuma you mesti tahu apa yang you nak pastikan syarikat ni diuruskan secara teratur. All this software is available, marketing system, HR system, promotion system, everything ada. Tapi you pun kena belajar lah. Kadang-kadang aku tak kerti IT. Not necessarily you know everything in detail. You must know what do you want. Itu saja. Kalau you ada uruskan pengurusan yang teratur, insyaAllah company itu akan progress. Sebab company itu dah dihormati. And pay you last. Jangan you pay yourself first. You make sure that staff happy, client happy, ecosystem happy, then you ambil. Because that is eventually your money juga. Jangan keringkan saving tu dulu.
Dengan itu you akan mungkin bila you punya supplier ataupun ekosistem dah support, you boleh dah negotiate dia bayar lambat sikit. You boleh gunakan extra money itu untuk buy new stock ke apa. That's other thing, that few option lah. Mara cuma bagi seed money for you to start. You are not bankable until you prove it. Kita sebagai usahawan Bumiputera, cabaran yang paling besar saya rasa lah, sebelum daripada dulu saya start lah, perception non-Malay Malaysian, satu foreigner on local company. You are not reliable, you pay your supplier lambat, you are lazy, apa lagi, whatever negative things masuk atas belakang kita. But sometimes not us, it's perception. So tanggungjawab kita nak memperbaiki perception kita. Semua orang ada tanggungjawab pada bangsa dan agama. Pada bangsa, bagi saya, this is our responsibility. We can be small, we can be very poor, but we have the integrity. We are honest when we run our business. Itu juga salah satu benda saya rasa yang akan dihormati. Okay? Dan untuk warga Mara, pantaulah apa yang you bagi dia orang support ni, educate them lah. I think if you give them, Mara cuma boleh bagi duit, boleh bagi support, the rest I think bergantung pada usahawan itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingat dalam tempoh 1 jam ini kita berbicara dengan Cik Amran sebagai salah seorang yang kita anggap pemimpin di dalam perniagaan. Cik Amran dengan syarikatnya GHC Group telah pun mencapai banyak kejayaan di dalam industri logistik. Walaupun saya tahu di kalangan usahawan-usahawan Mara ni sebenarnya industri logistik ni bukanlah satu industri yang majoriti usahawan Mara ni sangat familiar. Sebab kita mungkin daripada segi bilangan usahawan yang ada di dalam industri logistik ni untuk Mara tidaklah begitu ramai. Kita, usahawan kita ramai di dalam otomotif, ramai di dalam F&B, other services industry, ada yang contractors, ada yang dalam bidang apa satu lagi, lifestyle dan sebagainya. Tapi sengaja kita bawakan Cik Amran sebagai salah seorang usahawan Bumiputera yang kita anggap mencapai kejayaannya tersendiri dalam industri logistik ni. Dan dalam perbincangan kita tu berkaitan dengan kepimpinan di dalam perniagaan ini, saya ada mengambil nota ada beberapa kualiti kepimpinan yang harus kita ada dalam memimpin perniagaan masing-masing. Antaranya nombor 1, mestilah kita kena ada kemahiran di dalam bidang apa, industri apa yang kita ceburi itu. Nombor 2, kita ni mestilah walaupun perkataan itu tidak disebut dengan jelas, tapi sebenarnya amanah. Amanah itu maksudnya amanah pada diri kita sendiri, amanah kepada perniagaan kita, amanah kepada dengan siapa kita berurusan, supplier, dengan bank, dengan agensi kerajaan yang membantu kita, dan mestilah ada keberanian untuk mengambil risiko itu. Semua ini kadang-kadang boleh datang daripada pengetahuan kita dalam industri itu. Kemudian juga mestilah kita ini reliable dan dipercayai. Produk kita dipercayai. Kalau hari ini orang datang, kita bagi dia produk ataupun servis of this quality, after the next 1 year, 2 year, 3 years or even 10 years, kita maintain the quality itu ataupun quality itu ditambah baik. So ini akan dapat dicapai dengan cara kita buat SOP dan kita sendiri patuh SOP itu. Dan satu lagi yang paling penting di dalam kepimpinan itu tidak lain tidak bukan ialah komunikasi lah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholders dan bagaimana kita berkomunikasi dengan warga kerja kita sendiri. Orang-orang yang bekerja, sebenarnya mereka inilah orang selalu kata pekerja ini adalah aset kepada kita. Mereka inilah yang melaksanakan apa saja perancangan yang kita buat. Jadi kita perlu untuk menghargai pekerja dan menunjuk kepada mereka hala tuju perniagaan itu. Jadi orang kata kalau nak beri penerangan kepada orang tu, kita explain dekat pekerja, biar dalam kepala dia tu keluar gambar. Kan? Biar dalam kepala dia tu keluar gambar, baru dia faham sebenarnya apa yang kita nak buat. Okey, jadi untuk itu saya sekali lagi bagi pihak penganjur kita sektor keusahawanan Mara ingin mengucapkan terima kasih lah pertama sekali
kepada Encik Amran daripada JHC Group yang merupakan tetamu kita untuk berkongsi pengalaman beliau di dalam menerajui perniagaan di dalam industri logistik, dan juga kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua penonton di Dewan ini pun penuh hari ini, majoritinya daripada kalangan usahawan dan juga warga Mara, dan juga usahawan dan warga Mara yang mengikuti program ini secara atas talian. Dan program ini ini adalah program yang pertama kita adakan, Cik Amran, sebagai salah satu platform untuk kita berkongsi ilmu dengan usahawan-usahawan, dan bila kita buat secara fizikal di sini dan secara online, kita percaya ini akan lebih ramai lagi orang akan mendapat manfaat daripada apa saja yang kita kongsikan itu, insya-Allah lah. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sehingga bertemu di siri-siri Blackstock yang akan datang. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pentas Blackstock yang telah dikendalikan oleh moderator kita yang berbahagia, Datuk Zulfikri bin Osman, bersama dengan panel jemputan kita Encik Amran Abdullah. Pada saya itu adalah garapan yang sangat-sangat kata orang ending yang terbaik lah dalam sesi Blackstock pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri live session kita pada hari ini bersama dengan penonton, dijemput yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman untuk menyampaikan cenderahati kepada panel jemputan kita, iaitu Encik Amran bin Abdullah. Persilakan. Saya tadi melihat live streaming kita hampir 300 lebih. 300 lebih tu statik je. Maksudnya bila kita ada live tu ada lebih kurang 1000 ke 2000 penonton yang menyaksikan Blackstock pada kali ini. Alhamdulillah, ini siri pertama kita. Dan jangan lupa kita ada lagi siri-siri seterusnya yang akan dikendalikan oleh moderator kita yang sama juga. InsyaAllah. Kalau Datuk Zulfri lah sebab seronok tengok Datuk Zul bila dia kendalikan moderator tu. Soalan tu agak dekat sebenarnya. Bila dengar soalan dijawab oleh dengan panel tu begitu tenang, santai, perkataan-perkataan tu sangat-sangat memberi poin yang bermanfaat kepada penonton pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk itu sahaja daripada kita. Terima kasih kepada semua hadirin dan juga usahawan-usahawan yang hadir ke Blackstock pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insya-Allah, dalam CD yang seterusnya. Okey. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada usahawan ataupun peserta yang hadir pada ini, boleh scan dahulu untuk scan dahulu kehadiran anda. Okey. Dah end dah. Okey, kita menjemput Datuk Zulfikri dan juga Encik Amran bin Abdullah untuk ke hadapan bagi sesi foto bersama dengan peserta kita pada hari inilah. Ini pun semua untuk berdiri. Berdiri, penuhkan ruangan di hadapan. Boleh rapat sedikit supaya kameraman boleh